Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita. Yang mana pada hari ini kita akan sambung pembahasan tentang fi'il peringkat yang ketiga ya. Fi'il peringkat yang ketiga, tapi hari ini kita akan fokus tentang majzum ya. Fi'il mudhari' yang mu'rab ya, kemudian dia boleh berubah daripada asalnya fi'il mudhari' itu marfu' ya, dan dia akan berubah menjadi majzum, daripada marfu' menjadi majzum ya. Jadi hari ini kita fokus lebih kepada hal yang berkaitan dengan majzum insya-Allah ya. So tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya ulang daripada awal supaya tuan-tuan boleh semua back on track balik ya. Baik, pelajaran tentang fi'il peringkat yang ketiga ya, dia pun terbagi kepada mabni dan mu'rab juga. Ingat fi'il mudhari' fi'il dia terbagi kepada dua jenis. Ni peringkat ketiga pengajian ya. Fi'il dia terbagi kepada dua jenis. Yang pertama fi'il yang mabni ya, yang kedua ialah fi'il yang mu'rab. Ingat kan? So fi'il yang mabni, yang total mabni ada dua. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il amar. Saya percaya semua masih ingat kan? Okey, yang ketiga tuan ni, yang ketiga fi'il mudhari'. Tapi ni yang mabni Yang ketiga fi'il mudhari' tapi yang melekat dengan nun niswah dan nun taukid. Ya, itulah dia fi'il yang mabni. Sekali lagi saya ulang. Fi'il peringkat yang ketiga terbagi kepada dua jenis. Satu fi'il yang mabni, satu lagi fi'il yang mu'rab. Okay, apa dia fi'il yang mabni? Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il amar. Ya, fi'il madi dan fi'il amar. Yang ketiga fi'il mudhari', tapi fi'il mudhari' yang melekat dengan nun niswah dan nun taukid. Dia termasuk dalam kelompok fi'il yang mabni. Okey, apa dia fi'il yang mu'rab? Mudah aja. Iaitu fi'il mudhari' yang tidak melekat dengan kedua-dua nun tadilah. Fi'il mudhari' yang tidak melekat dengan kedua-dua nun tadi, maka dia semua mu'rab. Tapi ingat ya, fi'il mudhari' yang melekat dengan nun niswah dan nun taukid, yang ada nun niswah dan melekat dengan nun taukid itu tak banyak dalam Quran. Yang kebanyakannya ialah fi'il mudhari' yang tidak melekat dengan kedua-dua ataupun tidak memiliki kedua-dua jenis nun itu tadi ya. Baik tuan-tuan. Okey, fi'il mudhari' yang mu'rab pula ya. Okey, fi'il yang mu'rab ialah fi'il mudhari' saja. Itu yang lebih tepat ya. Fi'il yang mu'rab hanya fi'il mudhari' saja. Itu pun fi'il mudhari' yang tidak melekat dengan dua jenis nun tadi, nun niswah dengan nun taukid Jadi yang free daripada nun tersebut, maka dia mu'rab lah dia ya. Baik, fi'il mudhari' ni tuan-tuan, dia boleh berubah kepada tiga jenis mu'rab. Yang pertama dia boleh marfu', yang kedua dia boleh mansub, yang ketiga dia boleh majzum. Dia boleh marfu', dia boleh mansub dan dia boleh majzum. Fi'il mudhari' ya tuan-tuan Baik, asal-asal fi'il mudhari' ialah marfu'. Fi'il mudhari' ni asal-asal dia marfu', ujung dia kena baris depan. Kalau tak baris depan pun ada tanda lain, tapi yang penting pangkat dia mesti marfu'. Itu fi'il mudhari' punya asal. Tapi dia boleh berubah menjadi mansub dan majzum. Bila? Okey. Asalnya marfu', dia akan berubah menjadi mansub kalau dia diganggu oleh haraf-haraf nasab lah. Haraf-haraf yang menyebabkan dia jadi mansub. Kalau ada saja, maka jadilah dia mansub. Apa dia haraf-haraf nasab tersebut? Saya dah jelaskan pada tuan-tuan. An, lan, idhan, kai, fa dengan la. Supaya begitu juga dengan hatta. Hatta tu maknanya sehingga So kalau ada kalimat-kalimat ini sebelum pada fi'il mudhari' itu, elok-elok tuan-tuan baca yajlisu. Yajlisu tu dia duduk, fi'il mudhari' kan. Kalau ada yajlisu asalnya, tiba-tiba ada an. An yajlisa. Daripada yajlisu dia jadi an yajlisa. Kalau yaqra'u, dia baca. Bila ada an di pangkat tu, an yaqra'a. Jadi daripada baris depan dia kena tukar jadi baris atas daripada berpangkat marfu' ditukar jadi pangkat mansub. Itu kalau dia diganggu oleh haraf-haraf nasab Tuan-tuan boleh buka tuan-tuan punya diagram semula. Baik, bila masa pula dia akan menjadi majzum ustaz? Bila dia akan jadi baris mati? Apabila dia diganggu oleh haraf-haraf baris mati lah. Apabila dia diganggu oleh haraf-haraf jazam, haraf-haraf baris mati, maka dia jadi matilah. Jadi hari ni kita nak fokus tentang perkara ni. Okey, tuan-tuan dengar dulu Sebenarnya haraf-haraf jazam ni tuan-tuan, dia ada dua jenis. Dia ada kuncu-kuncu dia dan dia ada bos dia. Ini geng motor. Kalau haraf nasab tu geng kereta. Okey, haraf jazam ni geng motor Jadi tuan-tuan, haraf-haraf jazam ini, geng motor ni, haraf baris mati ni, dia ada bos dan dia ada kuncu-kuncu. Okey, kuncu-kuncu dia dulu kuncu-kuncu dia ada lam. Lam maknanya tidak pernah Ini haraf nafi kan. Kemudian kita ada la suruh.
La suruh. Kalau tuan-tuan tengok la, tapi dekat terjemahan dia tu hendaklah. Hendaklah. Jadi itu kita panggil la lah juga, tapi la suruh. La ni ada banyak dalam Quran. Salah satu daripadanya la ni lah. La suruh. Lam saja. Dia macam la haraf jar juga, ejaan dia, sebutan dia, tapi itu bukan haraf jar. Ini la suruh dipanggil. Lamul amar kalau tuan-tuan belajar sistem lama. Kemudian ada lamma. Lamma ni tak kala ataupun apabila. Macam tu sama juga. Lamma. Apabila dia datang, nescaya mereka semua gembira. Lama ataupun tak kala. Ataupun lama ni maknanya tak kala ataupun apabila. Kemudian yang keempat, la cegah. Tuan-tuan boleh tengok dalam tuan-tuan punya diagram, la cegah. La cegah ni maknanya apa? Jangan. Dia ejaan, tulisan, bacaan sama macam la tidak tau. Tapi tengok terjemahan dalam kamus Al-Furqan tu, dia kata jangan. La juga ejaan dia. Jadi la jangan ini dia termasuk dalam kelompok haraf jazam. Ini kuncu-kuncu dia. Kenapa kita panggil kuncu-kuncu? Sebab dia boleh menjazamkan satu saja fi'il mudhari'. Lam, kata lam tu maknanya tidak pernah. Tidak pernah dia pergi. Lam yadhhab. Asalnya yadhhabu tuan-tuan ni. Tapi kalau ada lam tidak pernah, lam yadhhab. Ataupun kalau katalah kalimat taqra'u, engkau baca. Taqra'u maknanya engkau baca. Tapi kalau ada la jangan engkau baca. La taqra'. Dia elok-elok. Taqra'u, kalau ada la jangan, la taqra'. Maknanya apa? Jangan engkau baca. Begitu juga dengan kalimat yang lain tu, kalau ada maka fi'il mudhari' itu dia menjadi apa kita panggil, dia menjadi majzum, dia jadi baris mati. Itu kuncu-kuncu dia tuan-tuan. Siapa bos dia? Bos dia ni tuan-tuan, dia akan menjazamkan 2 sekali fi'il mudhari'. Kalau saya dalam kelas lalu saya nak gurau-gurau dengan student dan bagi student ingat, saya kata dia boleh kahwin 2. Kalau kuncu-kuncu boleh kahwin 1, tapi kalau bos boleh kahwin 2. Apa dia kalimat bos ni? Kalimat in. In makna apa? In maknanya jika. Jika engkau makan, nescaya engkau kenyang. Katalah in maknanya jika kan. Jika engkau makan, engkau kenyang. In ta'kul tashba'. In ta'kul tashba'. In jika, asalnya ta'kulu kan. Sebab ada in dia jadi ta'kul. Engkau makan. Engkau kenyang, tashba'. Asalnya tashba'u tapi dia jadi tashba'. Sebab apa? Sebab in dia boleh menjazamkan 2 sekaligus fi'il mudhari'. Yang menjadi syarat pun engkau makan, yang menjadi jawab pun engkau kenyang pun dia akan jazamkan. Okey, dengar tuan-tuan ada penambahan Yang ni tak ada dalam tuan-tuan punya diagram, saya minta tuan-tuan tambah. Bukan sekadar in saja, semua kalimat-kalimat isim syarat. Semua kalimat-kalimat isim syarat, maka dia juga akan menjazamkan 2 sekali fi'il mudhari'. Katalah man. Man maknanya siapakah kalau haraf tanya kan. Tapi kalau haraf syarat, siapapun. Siapapun yang makan, dia kenyang. Man ya'kul yashba'. Siapapun yang makan, dia kenyang. Siapapun man. Kaifa. Kaifa tu bagaimanapun. Kaifa ya'kul yashba'. Bagaimanapun dia makan, dia kenyang. Jadi ya'kulu asalnya jadi ya'kul. Kaifa bagaimanapun ya'kul dia makan, yashba'. Dia kenyang. Jadi dua-dua ya'kul dengan yashba' tu asalnya ya'kulu jadi ya'kul, asalnya yashba'u jadi yashba'. Kenapa? Sebab ada haraf syarat dekat situ. Ada kalimat yang berbentuk syarat. Apa kalimatnya? Isim syarat. Jadi isim syarat ke haraf syarat ke tuan-tuan, itu semua bos dia boleh menjazamkan 2 sekali fi'il mudhari'. Dia boleh kahwin 2. Tuan-tuan ingat tu Okay, sekali lagi saya ulang tuan-tuan. Fi'il mudhari' yang tidak melekat dengan nun taukid dan nun niswah, dia mu'rab. Dia boleh berubah, dia boleh berubah baris hujung. Dia boleh berubah kepada berapa jenis perubahan? 3. Dia boleh berubah kepada 3 jenis perubahan. Dia boleh marfu' baris depan, dia boleh mansub baris atas, dan dia boleh majzum baris mati. Okey, dia boleh berubah 3 kan? Okey. Asal-asal fi'il mudhari' ni sebenarnya dia marfu'. Dia yang pertama tadi dia marfu'. Dia boleh berubah menjadi mansub dan dia boleh berubah menjadi majzum. Bila dia berubah? Okey, jawapannya asalnya dia marfu', dia akan berubah menjadi mansub kalau dia diganggu oleh haraf-haraf baris atas. Dia boleh berubah menjadi pangkat mansub baris atas kalau dia diganggu oleh haraf-haraf baris atas. Bila pula dia akan jadi baris mati ustaz? Bila diganggu oleh haraf-haraf baris mati lah. Bila dia diganggu oleh haraf-haraf jazam, jadilah dia majzum. Diganggu oleh haraf jazam, dia jadilah majzum. Bila dia diganggu oleh haraf nasab, jadilah dia mansub. Tuan-tuan,
Okey, haraf-haraf nasab apa? Tuan-tuan dah tahu. An, lan, izan, kai, la dan fi supaya serta hatta. Itu haraf nasab. Apa dia haraf jazam? Haraf jazam ada bos dan kuncu-kuncu. Kuncu-kuncu dia siapa? Lam tidak pernah, la suruh, lamma dan la cegah. Itu semua kuncu-kuncu dia. Bos dia siapa? Okey, bos dia semua kalimat yang berbentuk syarat. Kalau haraf syarat in maknanya jika. Lau pun sama juga maknanya kalau apa tu itu antaranya lah in dengan lau antara haraf lah tapi kalau yang isim syarat pun termasuk dalam kelompok kalimat-kalimat yang boleh menjazamkan fi'il mudhari'. Dan yang bestnya dia boleh kahwin dua. Dia boleh menjazamkan dua sekali fi'il mudhari' yang menjadi syarat. Jika engkau makan fi'il mudhari', engkau kenyang tu pun fi'il mudhari', jadi dua-dua tu dia akan jazamkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan pergi latihan dan tuan-tuan ready dengan surah Al-Humazah, tapi kita akan ambil ayat 3 dan 4. Yahsabu anna ma lahu akhladah dengan kala la yumbadzanna fil hutamah. Tuan-tuan ready? Kita akan ambil ayat tu, dia muka surat 601. Ayat yang surah yang tengah-tengah. Dia ada 3 surah pendek-pendek kat sini, surah yang tengah-tengah. Muka surat 601 ready. Kejap lagi kita akan bahaskan ayat tersebut insya-Allah.